Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan kita bertemu lagi di channel NASA 2K Studio bersama dengan Cikgu NASA. Alhamdulillah, kita sekarang ini telah pun beralih buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 dari jilid 1 ke jilid 2. Pada kali ini kita akan belajar tema 5 dengan tajuk besarnya Kebudayaan, Kesenian, dan Estetika. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita untuk hari ini, Cikgu minta kamu bersedia dengan kedua-dua buku. Kali ini bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid yang kedua, dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid yang kedua. Pada hari ini cikgu akan teruskan pada halaman kedua dan ketiga dalam buku teks, dan pada buku aktiviti pada halaman 1 dan 2. Diharapkan kamu sudah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu terangkan ini. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Keluarga Diraja, dan kita akan menyentuh serba sedikit tentang bahasa istana. Pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mendengar dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Soalan bertumpu ini adalah soalan khusus yang memerlukan jawapan yang tepat. Baik, dah bersedia? Dah bersedia? Jom kita mulakan. Pada muka surat 2, kita akan belajar tentang mendengar dan bertutur. Tajuk utama, Keluarga Diraja. Mari kita baca bersama-sama. Hanif dan Jiva perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapat maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Keluarga diraja bermaksud keluarga sultan ataupun raja negeri-negeri di Malaysia. Baik. Pada gambar yang terdapat pada muka surat 2 ini diletakkan gambar ayahanda, bonda, raja, permaisuri, putra dan putri. Mungkin kita tertanya-tanya, sebab dalam keadaan biasa kita jarang menggunakan perkataan-perkataan yang cikgu sebutkan tadi. Mungkin hanya kita menggunakan raja atau permaisuri ataupun bonda. Tetapi pada hari ini kita akan belajar satu lagi istilah dalam bahasa Melayu yang juga dikenali sebagai bahasa istana. Jadi apa kata kalau kita tinjau dahulu apa yang dikatakan bahasa istana? Sebab kalau kita tahu bahasa istana, mudah untuk kita belajar tajuk pada muka surat 2 dan 3 ini. Okey, bahasa istana atau bahasa dalam ialah satu laras bahasa halus yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Kerabat diraja ini adalah golongan diraja. Baik. Di sini cikgu akan berikan beberapa contoh laras bahasa istana yang biasa digunakan ataupun biasa kita temui dalam pelajaran. Yang pertama, kurnia ataupun anugerah itu adalah bahasa istana yang membawa maksud memberi ataupun menyampaikan ataupun pemberian. Kurnia, ya. Okey. Keduanya, bersiram. Bersiram adalah bahasa istana untuk, kalau kita orang-orang biasa ni, mandi, pandai. Beradu, bahasa istana. Dalam bahasa biasanya, tidur. Murka, dalam bahasa istana, murka. Kenapa begitu biadab? Dalam bahasa biasa, Jika kerbau mempunyai marah. rutan yang lembut juga. Berangkat. Berangkat. Baginda berangkat ke Ipoh, contohnya. Berangkat maksudnya pergi, pandai. Gering. Gering. Untuk sultan biasa kita gunakan gering. Iaitu apabila baginda sakit, pandai. Santap. Nah, cikgu dah buat pergerakan santap. Ya. Ya, santap bahasa istana, bahasa biasa makan. Kalau kita tinggal di rumah, kalau keluarga diraja ini tinggal di istana, itu beza juga, ya.
Bertitah. Baginda bertitah. Bertitah? Bercakap. Ya. Mencemar duli. Baginda sudi mencemar duli mengunjungi kampung kami. Itu contoh ayat. Mencemar duli maksudnya sudi mengunjungi. Dan akhir sekali berkenan. Berkenan ni bukan macam saya berkenan. Bukan. Tetapi berkenan dalam bahasa istana bermaksud bersetuju. Okey dah. Seperti lalu cikgu terangkan tentang bahasa istana. Dan sekarang kita kembali ke muka surat 2 dalam buku teks. Okay. Pada muka surat 2, ayahanda bermaksud ayah, bapa, abah, father. Okey. Dan bonda, ibu, emak. Apa lagi? Ummi. Ya, itu untuk bonda. Raja. Raja adalah sultan. Ada negeri yang beraja, ada negeri yang bersultan. Ya. Permaisuri adalah isteri kepada raja itu. Putra. Putra bermaksud anak lelaki raja. Dan putri adalah anak perempuan kepada pasangan diraja itu. Okey, jelas. Cikgu terangkan maksudnya terus. Maksudnya ya, baik. Kita pergi kepada muka surat yang ketiga. Di sini ada dialog di antara Hanif dan Jiva. Yang pertamanya Jiva bertanya kepada Hanif. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Hanif menjawab, raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Maksud perkataan permaisuri pula apa? Dia bertanya ya. Permaisuri bermaksud isteri raja. Dah cikgu terangkan tadi. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putra? Ya, Jiva. Putra ialah anak lelaki raja. Dah terang awal tadi cikgu terangkan. Apakah maksud perkataan putri? Putri ialah anak perempuan raja. Dan soalan yang terakhir daripada Jiva, siapakah ayahanda dan bonda? Ayahanda dan bonda ialah bapa dan ibu. Ya, mudah sahaja pelajaran untuk kali ini. Okey. Tadi kita dah pun memberi respon terhadap soalan-soalan yang bertumpu yang diberikan oleh Jiva kepada Hanif. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 1. Dah bersedia? Kita pergi ke muka surat yang pertama. Pada muka surat yang pertama, aktiviti 1, tajuknya kekalkan warisan kita. Berikan respons terhadap soalan, simulasikan. Simulasikan ini maknanya kita lakonkan balik dialog-dialog ini. Tetapi sekarang ini musim PKP, kamu baca dan jawab sendiri. Ya, ataupun kalau mungkin ada adik atau abang yang boleh bersimulasi dengan kita, ya dipersilakan. Kan cantik tu. Baik, cikgu baca ya. Wahai Tuan Putri, izinkan patik semua bertanyakan maksud perkataan yang berikut dalam bahasa istana. Tanya kepada Tuan Putri. Silakan. Putri menjawab. Bolehkah Tuan Putri jelaskan maksud berangkat? Maksud berangkat ialah, tadi cikgu dah terangkan tak awal-awal tadi? Ya, kamu ulang balik ya. Okey, cikgu tak nak lengkapkan, kamu lengkapkan sendiri. Soalan seterusnya, apakah maksud perkataan beradu? Beradu maksudnya lengkapkan, sebab pun dah cikgu terangkan pada awal tadi. Apakah pula maksud perkataan bertitah? Bertitah bermaksud pun ada jawapan yang telah cikgu terangkan. Ulang balik, ingat balik ya. Okey. Berikutnya ditanyakan, apakah pula yang dimaksudkan dengan perkataan santap? Santap, ada gambar ke atas tu. Senang je, kalau kamu tak ingat apa yang cikgu terangkan, kamu boleh lihat gambarnya tu. Santapnya ada, beradunya ada, berangkatnya ada.
Dan juga satu lagi bahagian bawahnya, gering dan juga bertitah. Okey. Berikutnya, maksud perkataan gering apa Tuan Putri? Pun sudah cikgu jelaskan. Cuma kamu cuba lengkapkan ayat yang cikgu berikan di dalam ruangan respon itu. Boleh ya? Boleh. Cikgu yakin kamu boleh buat. Sebab ni semua anak murid cikgu ni pandai ni. Kita terus pergi ke muka surat yang kedua. Aktiviti 1. Berikan respons terhadap soalan. Martabatkan seni dan budaya. Kita baca iklan yang dipamerkan ini bersama-sama. Festival, satu pesta Kebudayaan dan Kesenian Melayu 2021. Tema, Kesedaran Budaya, Pancaran Identiti Sejati. Tarikh 13 hingga 14 September 2021, masa 8.30 pagi hingga 11 malam, bertempat di Kompleks Budaya Air Keruh Melaka. Persembahan ghazal, dondang sayang, tarian zapin dan joget, lagu-lagu tradisional, demonstrasi, pencak silat, ukiran kayu dan seni anyaman. Itu dia sedikit maklumat tentang Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu 2021. Baik, sekarang kita nak memberi respon terhadap soalan-soalan bertumpu yang diberikan. Kita lihat petikan yang berada di bawahnya. Imran, pada hari Minggu ini, mari kita ke Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu. Baik. Soalan yang pertama. Berapa harikah festival itu berlangsung, Kiran? Di mana kita nak mendapatkan jawapannya? Kita lihat kepada tarikh. 13 dan 14. 13, 14. Ada berapa tu? Okey. Jadi bolehlah kita tulis begini. Festival itu berlangsung selama garis hari. Cari sendiri ya. Baik. Kita lihat yang kedua. Apakah tema festival itu? Di mana kita nak cari tema? Cuba kita cari di atas. Ada perkataan tema. Cikgu bulatkan kawasan tema tu ya. Terus kamu tulis sahaja tema dalam ruangan di sebelah pertanyaan itu. Okey. Baik. Yang ketiga. Di manakah festival itu akan diadakan? Kalau di manakah bermaksud tempat. Jadi kita cari di mana tempat bahagian atas tu. Ada perkataan tempat. Cikgu bulatkan ya. Okey. Tempat. Kamu isi sendiri tempatnya. Dan kita lihat lagi soalannya. Apakah persembahan yang ingin kamu lihat, Kiran? Okey. Di atas tempat cikgu bulatkan itu ada persembahan iaitu ghazal, dondang sayang, tarian zapin dan joget serta lagu-lagu tradisional. Jadi agak-agak apakah yang akan dilihat oleh Kiran? Bolehlah kamu memilih mana-mana satu jawapan yang ada di situ. Dengan jawapan, saya ingin melihat persembahan. Kamu lengkapkan. Boleh ya? Baik. Soalan seterusnya. Mengapakah kamu ingin melihat persembahan itu? Ini soalan ditujukan kepada Kiran. Dan sekarang kita anggap bahawa kita Kiran. Sebab apa kita nak melihat semua persembahan yang ditunjukkan sempena dengan Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu ini? Saya ingin melihat persembahan kesenian tradisional orang apa tu? Lengkapkan. Atas tadi dari terangkan maknanya. Ya. Baik. Terakhir, baiklah Kiran. Nanti kita ke sana bersama-sama. Okey, jelas. Dapat? Okey, pandai semua anak-anak cikgu ya. Okey, kalau dah kamu melengkapkan semua jawapan ini, nanti jangan lupa hantarkan bukti bahawa kamu telah menjawab soalan kepada cikgu untuk cikgu semak dan okey, sehingga itu
pelajaran kita untuk hari ini. Sampai kita jumpa lagi untuk pelajaran-pelajaran yang lain pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.